Dengarlah tuan satu cerita, cerita dongeng orang-orang tua. Kisah Tok Nujum yang terus mata, bukannya betul semuanya auta. Kisahnya kunun dibringin rendang, lihat Tok Nujum yang dah terbilang. Dek menilik semua temberang, Ahlil Nujum tak berala. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video aku pada kali ini. Okey, untuk video kali ini, video ni merupakan video sulung aku lah dalam YouTube channel ni. Tapi tak apa, aku nak menceritakan sebuah kisah misteri yang berlaku, yang dialami oleh kawan aku sebagai peruqyah di Pusat Rawatan Islam di Pulau Pinang. Okey, cerita ni dia melibatkan seorang remaja yang berumur 18 tahun. Kawan aku ni dia seorang peruqyah dan pengalaman dia dalam rawatan Islam ni dah hampir 6 tahun. So, aku pun dalam 2 minggu lepas aku ada sembang dengan dia lah. Ceritalah sikit apa pengalaman hang sebagai seorang peruqyah selama hang jadi peruqyah ni. Dia pun cerita dekat aku pengalaman first time dia merawat pesakit yang ditegur oleh sesuatu. Okey, cerita dia macam ni. Biar aku cerita agak ampun lah. Okey, seorang remaja ni, dia baru lepas SPM dan dia kerja kilang dekat Kulim. Dia orang Penang dan dia kerja kilang dekat Kulim. Pada setiap hari dia akan lalu jalan biasa lah. Kalau orang Penang, orang Kulim, dia akan tahu lah lalu jalan mana kan. Dia akan lalu jalan yang macam biasa. Tapi satu hari tu, hari hujan. So dia tak boleh naik motor sebab hujan. So dia terpaksa naik kereta. And then bila dia naik kereta, dia pergi kerja, dia tu tak lesen kereta. So masa dia nak balik bekerja pada hari tu, dia check lah dekat Waze kan. Dia check dekat Waze info roadblock. So dekat Waze ada roadblock dekat jalan yang dia selalu balik tu. Dia pun tak maulah orang kata kena saman. And then dia lalu jalan Bukit Lengkok. Dia lalu jalan yang lama. So untuk jalan yang lama ni, bagi orang Penang dan orang Kedah ataupun orang Utara atau siapa-siapa je lah yang tahu pasal jalan ni adalah jalan yang misteri lah, yang banyak berlaku benda-benda mistik dekat kawasan ni. Aku pun ada tengok pasal cerita jalan ni dekat YouTube channel dan dekat Facebook pun ada orang share tentang misteri jalan ni. Tapi aku tak sangka yang kawan aku pernah merawat pesakit yang diganggu di jalan raya ni. Okey, dia pun lepas pada tu dia pun balik lalu jalan tu. Pada masa tu waktu dah nak masuk maghrib, dalam 7 lah, 7 ke 7 suku macam tu lah. So kereta dia tak ada aircon dan dia terpaksa buka tingkap. Bila dia buka tingkap, dia isap rokok. Dan dia ada membuat satu perkara ni yang menyebabkan dia terkena gangguan ni. So satu perkara ni aku tak mau mention sekarang. Aku nak mention masa di penghujung video nanti. Okey, dia pun lalu jalan tu. And then sampai di selekoh yang tajam. Di selekoh yang tajam ni, kenderaan yang berlawanan arus takkan nampak dia. Dan dia pun takkan nampak kenderaan yang berlawanan arus sebab selekoh tu tajam. Dan tengah tu ada hutan. So orang-orang yang pernah melalui jalan tu, mereka akan bagi horn untuk mention dekat orang yang berlawanan arus, kata ada kenderaan di sebelah sini.
So barulah mereka akan corner dengan baik. Sebab orang yang sebelah sana akan bagi gap sikit lah, akan bagi ruang sikit lah untuk orang yang sebelah sini corner kan. Peristiwa tu berlaku dekat situ. Masa dia nak corner, dia bagi horn. Lepas tu orang di sebelah sana berlawanan arus bagi horn dekat dia balik. So dia ni orang kata baik hati, dia break. Dia tunggu kenderaan sebelah sana untuk membelok dulu. Sebab dia assume, dia menjangkau macam kenderaan belah tu mungkin kenderaan macam lori ke apa kan. Sebab jalan tu mostly banyak lori lalu disebabkan nak lari pada JPJ. Mungkin dia bawa barang lebih muatan ke apa kan. So dia tunggu, tapi kenderaan sebelah sana tak kono lagi. Dia pun horn kali kedua, tak ada feedback apa, dan tak ada jawapan, tak ada balas horn dari pihak belah sana, dari kenderaan sebelah sana. And then dia horn kali ketiga, dan masa dia horn kali ketiga tu, horn dia dibalas dengan bunyi suara lembu yang sedang kena sembelih. Aku pun masa tu aku dengar cerita, aku macam goosebump lah, aku macam meremang lah kan. Dalam masa tu waktu maghrib, dan jalan raya tu memang sangat sunyi waktu-waktu macam tu. Sebab orang memang balik kat jalan baru lah, the main road lah, sebab lagi mudah kan, cerah, tak gelap. Jalan tu adalah lampu, tapi lampu malak lah, lagipun waktu dah nak gelap. So dia pun bila dia dengar bunyi macam tu, dia tak rasa apa lagi. Tapi sifat ingin tahu tu, dia terus jalan, teruskan perjalanan dia. Dia pun membelok, dan dia melihat ada seekor lembu yang sedang terbaring di tengah jalan, dan lehernya sudah dipotong. Sudah ada bekas penyembelihan, macam ada orang sembelih dah. Dia pun lalu macam biasa, dan dia potong lembu tu. Dia tengok dekat lembu tu, dia nampak ada satu macam orang kata mark tau, ada satu tanda di bahagian tengah dahi lembu tu. So dia ingat, dia kata mungkin lembu ni lembu upacara keagamaan lah. So dia pun buat bodoh, dia pun potong. And bila dia potong tu, tiba-tiba dalam kereta dia ada bau hanyir darah. Kira bau hanyir darah tu duduk dalam kereta dia. Dia kata sangat membusuk lah, dan dia rimah lah. And then dia tutup tingkap. So dia assume bila dia tutup tingkap, bau tu akan hilang. So dia tutup tingkap. Bila dia tutup tingkap, bau tu semakin kuat. Bila bau tu semakin kuat, keadaan pada masa tu dia kata dia dah tak senang hati. Dia dah rasa macam ada orang perhati dia. So dia try tengok side mirror kereta dia balik, dan dia nampak lembu tu masih terbaring dekat situ. And then bila dia tengok cermin pandang belakang kereta dia, dia nampak satu susuk tubuh yang duduk di penduduk belakang, seat belakang, berkepala kerbau. Kira dia tengok cermin belakang, dia nampak satu susuk tubuh yang sedang memandang di hadapan, berkepala kerbau dan mempunyai 2 tanduk.
dia dia sedang memandu dan dia terus automatik dia brake kereta dia. So bila dia brake kereta dia tu, bunyi suara lembu kena sembelih tu dalam kereta dia. Dia tengok balik cermin pandang belakang tu, memang makhluk tu ada dekat situ, tak lari mana, duduk dan tengok depan. Dia bagi tahu, dia mula shaking, and then dia menjerit. Biasalah bila kita dalam keadaan takut kita akan menjerit. Dia menjerit, tapi masa dia menjerit tu, suara dia tak keluar bunyi. Dia hanya menjerit yang kosong. So bila berlaku situasi macam tu, keadaan cemas tu memang ada dan tak terkawal. Dia tak tahu nak buat apa. Yang dia kata, mata dia semakin lama dia tengok cermin pandang belakang dia tu, mata dia semakin lama semakin kecil. Dia jadi macam vignette lah. Tepi tu jadi gelap dan dia tu tak sedar diri. Masa dia tu tak sedar diri tu, tiba-tiba yang dia terjaga bila ada seorang orang India ni mai kejutkan dia dalam kereta. Masa orang India kejutkan dia dalam kereta tu, tanya dia apa yang dia buat kat situ semua. Dia dengar, tapi dia nak cakap tak boleh. Dan dia nak bangun pun tak boleh. Masa tu lah dia sedar yang kaki dia dah lumpuh. Lepas pada tu, India tu terus automatic call ambulance lah, sebab dah keadaan jadi macam tu kan. India tu call ambulance, and then dia pun teringat masa dia duduk, India tu tengah call ambulance, dia pun duduk dalam tu, duduk melengung. Tiba-tiba dia teringat peristiwa yang jadi kat dia. Dia pun tengok balik cermin pandang belakang tu, dah benda tu dah gone, dah tak ada. Tapi bila dia tengok balik, bila dia cuba menggerakkan kaki dia, dia rasa macam kaki dia ni kosong, tak ada apa, dan berat sangat. So dia pandanglah ke arah pedal minyak, dia pandang ke arah kaki dia, dan dia nampak makhluk tu tengah memeluk kedua-dua belah kaki dia. So masa tu dia meronta dan tak ada suara. Dia mention memang dia kata, aku memang meronta sampai tahap tak ada suara. Memang aku tak boleh buat keluar satu suara sekalipun pada masa tu. And then ambulans sampai, ambulans bawa dia pergi ke hospital. Lepas mereka diagnose dia semua, tanya dia dan cuba tenangkan dia, bagi dia tidur. Mereka diagnose dia ada mental illness, dan pihak hospital kata kat dia mempunyai penyakit saraf yang menyebabkan dia lumpuh kaki dia, sebab dia stres sangat bekerja, dan benda tu membuatkan dia lumpuh. Itulah yang hospital diagnose. Lepas dia balik ke rumah, lepas dia duduk hospital dah hampir sebulan. So dia balik. Bila dia balik kat rumah, dia dah normal, cuma dia masih lumpuh lah, dan suara dia masih tak ada. Dia bercakap macam orang yang bisu, memang tak ada bunyi langsung. Tapi mak dia cakap dia asyik marah apabila setiap kali azan berkumandang. So ayah dia, biasalah bila tengok anak dalam keadaan macam tu, tentulah ayah ni risau dan
tentulah ayah ni ikhtiar nak cari jalan untuk sembuhkan anak dia. So ayah dia pun masa tu lah ayah dia jumpa ustaz pada member aku ni, dan member aku ni ikut ustaz dia pergi merawat pasien tu, pesakit tu. So masa pergi merawat pesakit tu, masa mula-mula dia sampai dekat rumah, member aku masih ingat momen ni. Even ni pengalaman pertama dia setelah lama dia jadi peruqyah, tapi dia masih ingat momen ni. Bila dia sampai dekat rumah pasien tu, rumah pasien ni dekat dalam kampung. So bila dalam kampung ni, rumah dia tak macam rumah taman tau, dia tersusun tak teratur. So rumah pasien ni sebelum masuk, dia ada lorong kebun nanas, kiri dan kanan. So dia masuk, rumah dia dalam sikit. Bila sampai kat depan rumah tu, masa ustaz dia turun kereta, ustaz dia bagi tahu dia yang ustaz dia tak bagi dia pandang di atas bumbung kereta yang budak tu bawa masa kejadian dekat Bukit Lengkok tu. Dia pun tak pandang lah. Tapi dalam hati dia, perasaan membuat-buat nak tengok tu memang sangat tinggi. Even dia takut. Lepas tu dia tanya ustaz dia, kenapa saya tak boleh pandang atas bumbung tu? Lepas tu ustaz tu kata, kalau hang pandang, mata hang buta. So dia pun disiplinkan diri, memang takkan pandang benda tu. Okey, jalanlah masuk. Tapi dekat ekor mata dia ni, dia kata dia nampak, dia hanya nampak kereta tu, atas bumbung kereta tu dia hanya nampak satu macam satu bentuk yang menutupi bumbung kereta tu, satu bentuk hitam yang besar menutupi bumbung kereta tu. Dia hanya nampak yang tu saja dekat ekor mata dia ni. Sebab dia terpaksa lalu juga, sebab kereta tu parking di hadapan rumah. So bila sampai di depan pintu, ustaz dia bagi salam macam biasa. Tapi benda yang pelik jadi, pukul 9.30 sampai. Ustaz dia tunggu depan pintu. Pukul 11 barulah tuan rumah buka pintu. Ustaz dia call tak angkat, ustaz dia WhatsApp tak balas. So ustaz dia ingat satu family keluar. Rupanya dia pun ada dalam rumah je. Pukul 11.30 barulah ayah dia ni buka pintu. Dan ayah dia tanya, lah ustaz baru sampai dah, lewat lah pukul 11. Lepas tu ustaz dia kata balik, saya sampai 9.30 lagi, tapi saya call pakcik tak angkat. And then saya tunggulah kat sini kan, sebab saya dengar suara dalam rumah. So saya assume ada orang dalam rumah lah, mungkin pakcik keluar. So benda tu macam, member aku kata benda tu macam menyekat bunyi supaya orang dekat dalam tak dengar ustaz panggil. Sampailah ustaz aku baca ayatul kursi 7 kali, barulah keluar pakcik tu, ayah kepada pesakit tu, barulah keluar dan jemput kami masuk. Bayangkan 9.30 sampai dekat pukul 11 barulah benda tu lepaskan ustaz ni masuk. So bila ustaz tu masuk, ustaz tu kata dekat ayah dia, ada macam ada daging busuk dalam rumah ni, sebab saya hanya daging ni. Lepas tu ayah dia cakap, tak ada lah, memang tak ada pun. Lagipun hari ni kami tak masak daging. Ustaz pun macam mana? Lepas tu ustaz tu pun kata tak apalah, abaikan. Lepas tu ustaz dengan member aku pun masuklah ke bilik sakit tu.
Sampai dekat pesakit tu turun tengok ustaz member aku, dan pesakit tu menangis. Pesakit tu teriak dan pesakit tu angkat tangan macam ni, macam mendoa. Tak tahulah, mungkin dia bersyukur kot ustaz tu main kan. Selepas pada tu bermulalah sesi rawatan ruqyah. Ketika saat ruqyah tu berlangsung, ada satu lemparan pasir ke atas rumah tu. Lepas lemparan pasir tu ke atas rumah tu, pesakit tu bangun dan berdiri. Bila dah bangun dan berdiri, member aku ni first time dalam keadaan cemas. Pesakit tu terus directly face to face tengok muka member aku macam ni, terus depan-depan, terus menghadap depan-depan. Memang sangat dekat, dia kata dalam 3 to 4 inch, memang rapat gila. So member aku tak boleh nak baca ruqyah dia, sebab pesakit tu tenung dia directly mata ke mata. Kira member aku pejam mata, buka mata nampak dia. Kira memang rapat sangat. So ustaz aku pun pegang tangan member aku pun pegang tangan dia, and then tolak dia ke tepi. Tolak tangan patient tu ke tepi. Dan pegang dada dia. Lalu ruqyah sekali lagi dibaca, and budak tu pesakit tu pun melutut, jatuh dan terbaring. Ustaz tu suruh member aku buat ayat. So member aku pun adalah ruqyah dia, baca buat ayat, and then bagi pesakit tu minum. Bila pesakit tu minum, dia beransur pulih. Dia pun dah boleh cakap, dia boleh sebut nama Allah. Dia ulang banyak kali nama Allah, boleh sebut nama Allah. Cuma kaki dia masih tak boleh bangun, dan dah dicuba untuk angkat. Dia boleh berdiri, dia boleh berjalan sikit-sikit, tapi masih dalam, orang kata taktih lah, dalam keadaan kekok, macam baru nak belajar berjalan. Ustaz kata teruskan minum air ni dan mandi dengan air ni. Lepas minggu depan kami akan main tengok balik. So lepas minggu depan tu mereka pergi tengok balik pesakit tu. Bila mereka pergi tengok balik, pesakit tu dah boleh sambut mereka depan pintu dan berjalan macam biasa. So tanya pesakit tu kata dia dah sihat alhamdulillah. Cuma dia kata dia ada beberapa perkara yang dia dah bincangkan dengan ustaz member aku dan member aku lah. So dia ceritalah, dia kata terima kasih apa semua, dia minta kerana tolong berubat dia apa semua kan. Lepas tu dia kata member aku cerita dekat aku yang pesakit tu dia teriak tu sebab masa dia nampak ustaz tu masuk ke bilik dia, dan dia teriak tu sebab dia kata pelukan dekat kaki dia, makhluk yang memeluk kaki dia tu terus dah lari. So sebab tu dia menangis, sebab dia bersyukur dekat Allah. Lepas tu ustaz tu tanya dia, kiranya selama hang kenal ni dekat hampir 2 bulan ni, hang memang nampak ke makhluk tu dekat kaki hang? Lepas tu dia cakap, ya, dia memang nampak setiap kali azan berkumandang, dan kadang-kadang tu dia memang nampak setiap masa. Ada certain hari yang dia akan nampak setiap masa makhluk tu peluk kaki dia. Ustaz tu pun tanya, macam mana makhluk tu hang nampak? Macam mana bentuk dia? Dia pun cerita, dia kata
kepala dia macam kerbau hitam dan dia ada tanduk dua. Mata dia color kuning dan merah dan penuh dengan bulu. Badan dia penuh dengan bulu. Lepas pada peristiwa tu, lepas budak tu cerita tu, ustaz tu terkejut lah kan. Ustaz tu pun nak tanya, apa dosa yang hang buat sangat? Apa dosa yang hang buat ni? Sampai tahap jadi macam ni. Dia pun bagi tahu kat ustaz tu yang dia bermimpi ada seekor jin ni datang kat dia, tunjuk kesan ludah di kepala jin tu, dan jin tu cakap, ni ludah hang yang hang ludah dekat aku. Setiap hari, hampir setiap hari. So lepas dah berubat tu, lepas dah ruqyah tu, dia cakap memang dia tak ada mimpi tu. Tapi apa yang membuatkan dia yakin adalah perbuatan dia masa dia lalu dekat Bukit Lengkok tu. Dia meludah benda ni yang aku dah cerita tadi. Dia buat perkara yang orang kata dia meludah ikut suka je. Dia meludah ikut suka dekat jalan tu. Dia sangkok, dia buka tingkap and then dia ludah. So benda tu mungkin terkena jin yang berlalu lalang dekat kawasan tu tanpa sengaja. Tapi benda tu kita boleh fikir sebelum kita buat. So macam tu lah cerita pada kali ini. Cerita untuk kali ni, iktibar daripada cerita untuk kali ni yang aku boleh ambil, yang kita semua boleh ambil lah, kita kena buat satu-satu perkara tu, kita kena berfikir dulu sebelum kita buat. Dan kita kena sedar bahawa dekat dunia ni, dekat alam semesta ni, bukan kita sahaja yang mendiami bumi. Bukan kita sahaja warga bumi. Dekat dalam dunia ni pun ada makhluk-makhluk gaib. Kat alam semesta ni pun ada makhluk-makhluk gaib yang kita sendiri tak nampak. So kita kena peka dengan keadaan sekeliling. And then jika kita nak meludah ke, kita nak buang sampah ke, kita kena hati-hati. Make sure dekat tempat yang betul. Dan make sure jangan tersilap langkah. Sebab dalam diri kita perlu ada hormat. Even kita tak nampak benda tu, setiap apa yang Tuhan cipta tu ada asbab dia. Dan kita sebagai manusia ni, kita perlu hormat keadaan sekeliling. Kita perlu hormat semua makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Sebab Allah pun dah kata dalam Al-Quran, tidak aku menciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepadaku. So dekat sini bukan semua jin tu jahat dan bukan semua jin tu baik. So apa-apa pun kita kena berfikir sebelum bertindak. Okey, takat tu je video aku pada kali ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam, selamat siang bagi yang menonton siang, dan selamat pagi bagi yang menonton pagi. Assalamualaikum.